Bayangkan Anda sedang duduk di depan TV, menonton berita penuh angka-angka hebat tentang kejayaan kerajaan negeri Sabah. Rizab negeri meningkat, hasil mencecah bilion, dan unjuran masa depan kononnya cukup cerah. Tetapi persoalannya, adakah semua ini benar-benar cerminan kejayaan ataupun sekadar angka yang ditiup besar untuk menutup hakikat sebenar? Pada video kali ini, kita akan bongkarkan apa yang disebut sebagai keajaiban ekonomi GRS, yang bagi sesetengah orang hanyalah ilusi penuh janji kosong dan legasi menjual Sabah dengan harga yang murah. Percayalah, apa yang kita akan ulaskan ini mungkin membuatkan Anda berpikir semula, sama ada Sabah sedang membangun atau sebenarnya digadai sedikit demi sedikit. Mari kita mulai dengan angka yang selalu menjadi bahan kebanggaan. Kononnya, Rizab negeri meningkat daripada 3,59 bilion ringgit pada tahun 2020 kepada 7,5 bilion pada tahun 2023. Malah hasil negeri tahun 2024 mencecah 8,6 bilion ringgit dengan unjuran 9,5 hinggalah 10 bilion ringgit pada tahun 2025. Nampak macam hebat dan gahkan, tetapi realitinya angka-angka ini tidak datang daripada transformasi ekonomi sebenar. Menurut laporan dan sumber lapangan, hasil ini sebagian besarnya datang daripada jualan aset negeri, termasuklah tanah, hutan, dan mineral yang merupakan warisan rakyat Sabah sendiri. Ini bukan kekayaan yang mampan, tetapi adalah keuntungan sekali lalu yang tidak boleh diulang. Dalam hanya 2 tahun, lebih 70.000 hektar hutan Sabah diserahkan kepada syarikat swasta melalui konsesi yang kabur. Lesen pembalakan pula diberikan untuk ratusan ribu ekar dengan tempo hingga 100 tahun. Bermakna generasi masa depan Sabah sudah pun terkunci tanpa akses kepada sumber alam mereka sendiri. Hak mineral, termasuklah penerokaan arang batu, diberikan pula kepada kroni dari Semenanjung yang rapat dengan elit Putrajaya. Malah ada perjanjian kredit karbon yang ditandatangani tanpa tender terbuka dan tanpa mekanisme perlindungan alam yang jelas. Lebih mengejutkan, 288.000 ekar tanah Sabah Forest Industries ataupun SFI yang sepatutnya dipulangkan kepada rakyat kini tergadai ke tangan pihak asing akibat muflis. Bayangkan, jika tanah itu diagihkan kepada rakyat, setiap keluarga boleh dapat 15 ekar dan seramai 19.200 keluarga Sabah boleh menikmati kehidupan lebih selesa bertani ataupun membina rumah. Tetapi peluang itu hilang ditelan permainan politik dan ekonomi yang memihak kepada orang luar. Dan ini bukan kes terpencil. Sebagai contoh, Steel Enterprise Sendirian Berhad, syarikat milik asing, telah memohon konsesi perlombongan arang batu seluas 55.000 hektar di hutan Simpan Sipitang. Manakala Zub Teknologi Sendirian Berhad pula mahu 16.000 hektar di hutan Simpan Sapulut, Tongon. Sehingga kini kerajaan GRS masih gagal menjelaskan siapa yang meluluskan permohonan ini, di bawah syarat apa, dan bagaimana rakyat Sabah akan mendapat manfaat. Bukankah ini seperti menjual emas pusaka keluarga untuk bayar satu majlis makan malam yang mewah? Nah, sekali habis, habislah segala-galanya. Sekarang mari kita bandingkan pula dengan Sarawak. 2 tahun lalu, Sarawak sudah pun mempunyai Rizab sebanyak 41 bilion ringgit dan dijangka mencecah 50 bilion ringgit tahun hadapan. Apa bezanya dengan Sabah? Sarawak mencapai angka itu kerana mereka berani mengambil semula kawalan ke atas minyak, gas, dan juga tenaga elektrik. Sementara itu, Sabah di bawah GRS masih leka menandatangani penyerahan tanah dan sumber kepada pihak luar. Jadi apa yang sebenarnya perlu kita banggakan dengan Rizab 8 bilion ringgit? Dan jangan lupa, walaupun angka Rizab Sabah meningkat, realiti hidup rakyat tidak berubah. Sabah kekal negeri termiskin di Malaysia. KDNK per kapita jauh tertinggal. Kadar kemiskinan berganda daripada purata kebangsaan. Dan kampung luar bandar masih bergelut tanpa air yang bersih, tanpa elektrik yang stabil, dan tanpa jalan raya yang baik.
Bayangkan, guru-guru yang tinggal di kuartus usang, pelajar yang tidur di asrama bocor, petani yang tidak ada jalan ke pasar, dan pesakit yang perlu menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk rawatan asas. Apa gunanya simpan bilion-bilion dalam rizab jika rakyat terus sengsara? Sekarang mari kita cakap tentang kestabilan politik yang sering dipuji. Kestabilan di bawah GRS kononnya membawa kemajuan, tetapi hakikatnya ia lebih kepada tunduk kepada Malaya dan melindungi kepentingan politik sendiri. Ingat lagi skandal rasuah besar di Sabah? Hanya 2 orang sahaja yang didakwa, sedangkan bukti menunjukkan ada 9 individu lain yang terlibat tetapi langsung tidak disentuh. Kenapa? Jawabannya mudah. Pendakwaan terpilih demi melindungi kroni dan mengekalkan kuasa. Dan jangan lupa, GRS sebenarnya tidak memegang kuasa dengan mandat tulin rakyat. Mereka kekal kerana Pakatan Belakang tabir dengan Pakatan Harapan pada tahun 2023. Dalam perjanjian itu, Sabah terpaksa menggadaikan tuntutan 40% hasil negeri yang termaktub dalam ME 63 hanya untuk mendapatkan perlindungan politik daripada Putrajaya. Sedangkan Sarawak gunakan kestabilan untuk memperkukuhkan ekonomi. Sabah pula gunakan kestabilan untuk berposing bersama Anwar Ibrahim. Jadi kemana arah sebenar ekonomi Sabah? Jawabannya jelas, kebergantungan dan bukan kemerdekaan. Ekonomi Sabah masih bergantung pada industri ekstraktif yang menguras sumber semula jadi, peruntukan persekutuan yang boleh dipotong pada bila-bila masa, serta patronaj politik yang lebih mengutamakan kroni. Tanpa strategi membina industri bernilai tinggi dan mengangkat perniagaan milik rakyat Sabah, negeri ini akan terus bergantung kepada orang luar. Anak muda Sabah pula akan terus berhijrah ke Semenanjung atau kemana-mana pun mencari rezeki, sementara orang luar mengaut keuntungan dari tanah kita. Itulah sebabnya warisan menegaskan pertumbuhan ekonomi Sabah mesti dibina atas asas industri milik rakyat sendiri dengan tadbir urus yang telus dan accountability. Bukan dengan menjual tanah dan mineral demi keuntungan segera. Rizab negeri itu sepatutnya digunakan untuk pelaburan dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peluang pekerjaan untuk rakyat Sabah, bukannya dibiar berhabuk sementara rakyat masih lagi miskin. Dan sekarang, saya ingin lontarkan beberapa persoalan kontroversi kepada Anda semua untuk kita sama-sama fikirkan. Adakah yang berlaku sekarang ini sebenarnya satu bentuk penjajahan ekonomi gaya yang baru? Kita selalu dengar istilah Malaya menindas Sabah, tetapi kali ini bukankah GRS sendiri yang membuka pintu seluas-luasnya untuk tanah, hutan, dan sumber kita dijarah oleh pihak luar? Adakah ini legasi yang mahu kita wariskan kepada anak cucu? Negeri kaya sumber, tetapi miskin jiwa kerana segala harta sudah tergadai. Kalau kita fikir, Sarawak boleh, kenapa Sabah tidak? Kenapa pemimpin Sabah tidak berani menuntut hak penuh minyak dan gas seperti Sarawak? Sementara kita hanya puas hati dengan angka sementara. Sedangkan realitinya rakyat terus sengsara. Inilah persoalan yang perlu kita renungkan. Jadi penonton semua, keajaiban ekonomi Hajiji yang dipuji-puji ini sebenarnya lebih kepada ilusi. Ia bukan legasi kemakmuran, tetapi legasi penjualan aset. Sumber kita hilang, tanah tergadai, dan yang tinggal hanyalah janji kosong. Sabah layak mendapatkan pemimpin yang membina masa depan dan bukan broker yang menjual tanah pusaka. Kalau Anda rasa topik ini penting, jangan lupa komen pendapat Anda di bawah. Adakah Anda percaya GRS benar-benar membina Sabah atau sekadar menggadaikan masa depan negeri ini? Tekan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kupasan panas seperti ini. Kita bukan sekadar bercerita, kawan-kawan. Kita sedang membongkar realiti yang ramai cuba sembunyikan. Sekarang, saya mau tanya, kalau tanah hutan dan mineral kita semua sudah terjual, apa lagi yang tinggal untuk anak cucu Sabah? Itulah persoalan yang sepatutnya buat kita semua berjaga malam. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih semua.